Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 4 Mahat Johor. Okay, so hari ini merupakan hari pertama lah bagi kelas sains secara PDPR. So terlebih dahulu saya ingin mengucapkanlah selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baru tingkatan 4 Mahat Johor. Okay, dan juga saya ingin mengucapkan selamat kembali ke sekolah lah kepada pelajar-pelajar lama tingkatan 4 Mahat Johor yang sedia ada. Alright. So untuk perkenalan diri, nama saya Faiz bin Parman. Saya merupakan cikgu sains kamulah, insya-Allah daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5. Alright. So pada hari ini, kita akan memulakanlah kita punya pembelajaran sains kita dengan melihat kepada bab 1, yang ini langkah keselamatan di dalam makmal. So disertakan bersama-sama dengan kamu dalam Google Classroom kita adalah slideshow lah berkenaan dengan tajuk ini. Dan juga nanti pada akhir penerangan saya kita akan sama-sama lah aku kata membuat latihan ulang kaji berkenaan dengan bab 1 ini. Okey. So, anda semua boleh rujuk pada PowerPoint slide ini ataupun boleh juga rujuk kepada buku teks yang sudah pun saya sertakan lah dalam Google Classroom itu secara versi digital. Alright. So, untuk langkah keselamatan dalam makmal, seperti mana yang anda maklum ni, makmal merupakan satu kawasan lah yang di mana kita melakukanlah beberapa eksperimen, dan selalunya eksperimen-eksperimen ini ada dia punya risiko bahayanya lah. Mungkin bahaya daripada segi kecederaan, bahaya daripada segi mungkin kebakaran dan sebagainya. Dan pada masa yang sama juga dalam makmal pun kita ada buat eksperimen yang melibatkan bangkai haiwan dan sebagainya. So benda-benda itu perlu dilupuskan dengan cara yang betul lah supaya untuk mengelakkan kontaminasi di luar. So first kali kita pergi kepada peralatan perlindungan diri. So peralatan perlindungan diri ini ialah kelengkapan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya daripada bahaya. So the moment kita daripada luar masuk ke makmal, kita kena wajib pakai peralatan-peralatan ini untuk melindungi kita daripada berbahaya lah. So antaranya kita ada goggle. Goggle, di mana goggle ini melindungi mata daripada terkena bahan kimia berbahaya seperti asid, bromin, amonia maupun logam-logam reaktif. So dia melindungi mata kita lah daripada sebarang bahan-bahan yang mudah meletup dan juga mudah merengsa. Dan kita ada topeng muka. Biasa kita pakai sekarang ni di zaman-zaman Covid ni kita ada face mask. Tapi dekat makmal face masknya agak lain sedikit lah, di mana face masknya lebih tebal. So ia akan melindungi hidung dan juga mulut kita daripada terhidu bahan-bahan kimia yang sengit dan mudah meruap serta debu-debu di luar sana. Alright. Dan kita ada sarung tangan yang diperbuat daripada getah untuk melindungi tangan kita daripada bahan kimia berbahaya. Dan kebiasaannya kita ada baju makmal ataupun kita panggil sebagai lab coat yang warna putih tu. Di mana baju makmal ini terdiri daripada lapisan keselamatan dan mudah untuk dibuka sekiranya berlakunya kecemasan. Dan baju makmal ini penting untuk melindungi kerosakan pada pakaian kita lah. Alright. Dan kita perlu ataupun wajib memakai kasut yang bertutup ataupun kita pakai kasut keselamatan yang di mana kasut-kasut ini berfungsi untuk melindungi kaki daripada tumpahan bahan kimia dan juga serpihan-serpihan kaca. So wajib masuk makmal pakai kasut yang bertutup, bukannya sandal, bukannya slipper ataupun kasut yang terbuka, wajib kasut bertutup. Alright, so selain daripada keselamatan pada diri kita, kita juga ada beberapa peralatan perlindungan yang disediakan juga dalam makmal juga untuk melindungi diri kita. Seperti kabinet aliran laminar dan juga kebok wasap, penyiram kecemasan dan juga pembilas mata. So untuk kabinet aliran laminar ataupun laminar flow cabinet, kabinet ini selalu digunakan untuk mengelakkan kontaminasi semasa aktiviti berkaitan dengan mikrobiologi dijalankan. So bila melibatkan bahan-bahan seperti mikroorganisma seperti bakteria ataupun virus dan sebagainya, selalunya kita akan buat dalam kabinet aliran laminar. So dia punya dual airflow, pergerakan udara yang akan mengelakkan kontaminasi daripada mikroorganisma pergi kepada kita secara langsung. Alright. Dan kita juga ada kebok wasap ataupun fume chamber, di mana kebok wasap ini digunakan untuk menjalankan eksperimen yang menggunakan bahan yang mudah meruap, mudah terbakar, beracun, mengakis dan berbau. So basically kita akan gunakan bahan-bahan yang mudah meruap seperti alkohol, ataupun mudah terbakar ataupun mudah meletup dan juga beracun seperti gas bromin dalam kebok wasap.
Alright. Dan kita juga menyediakan penyiram kecemasan. Okey, di mana penyiram kecemasan ini digunakan untuk membersihkan dan membilas bahagian badan ataupun pakaian yang terkena bahan kimia dengan segera. Dan akhir sekali kita ada pembilas mata, di mana pembilas mata ini digunakan untuk membilas dan mencuci mata yang terkena bahan kimia dengan segera. So ini adalah beberapa peralatan diri yang disediakan di makmal dengan bertujuan untuk melindungi ataupun memberi perlindungan kepada pemakainya dan juga pada kita yang berada dalam makmal ketika menjalankan eksperimen. Alright. So seterusnya kita tengok kepada bagaimana kita membuang ataupun melupuskan bahan sisa. Okey. So seperti mana yang kita maklum, okey, pembuangan bahan sisa ini ada dua jenis bahan, okey, yang kita boleh buang. Iaitu bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dan bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey, so ini adalah dua kategori bagi bahan sisa yang kita nak lupuskan, sama ada boleh dibuang ke dalam sinki ataupun tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Alright. So bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki ialah seperti cecair ataupun larutan yang berkepekatan rendah dan tidak berbahaya seperti bahan neutral, asid lemah dan juga alkali lemah. Okay. Dan antara contoh bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki, okay, yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki ialah seperti sisa pepejal, okay, bahan yang mempunyai nilai pH kurang daripada 5 dan lebih daripada 9, maksudnya bahan yang sangat berasid dan sangat berakali. Okay. Sebahagian pelarut organik juga tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okay. Bahan kimia lain seperti asid, grease, minyak, cat minyak dan juga hidrogen peroksida. Dan bahan toksik, logam berat seperti merkuri. Okey, bahan sisa organik seperti mikrob dan juga bangkai haiwan. Okey, bahan buangan radioaktif, okey, bahan yang mudah meruap serta bahan reaktif. So bahan-bahan dan juga apa-apa saja bahan yang boleh menyebabkan pencemaran alam dan membahayakan kepada kehidupan adalah dimasuk ke dalam kategori bahan-bahan yang tidak boleh dibuang melalui sinki. Okay. So ini adalah dua jenis kategori pembuangan bahan sisa. Okay. Dan bagaimana kita ingin menguruskan, okay, pembuangan bahan sisa biologi. Okay. So mengikut SOP ataupun prosedur operasi standard bagi pelupusan bahan sisa biologi ini, okay, dia ada dikelaskan kepada 4 kategori. Okay. Kategori A, B, C dan juga kategori D. Okay. So untuk kategori A, okay, dia merujuk kepada peralatan tajam. Okey, contoh seperti picagari, jarum dan juga bilah scalpel. Di mana untuk menguruskan kategori A ini, first kali kena masukkan ke dalam bekas khas, iaitu bekas sisa tajam. Contoh yang paling mudah kalau kamu pergi ke hospital, okey, selalunya kalau siapa yang pernah masuk ward, okey, ataupun mungkin yang pernah pergi ke klinik, dalam klinik doktor dan sebagainya dan bilik prosedur, ada satu troli yang troli aluminium yang logam tu, mesti dekat troli itu ada satu bekas kuning khas. So itulah bekas untuk sisa tajam. So apa saja seperti jarum, picagari dan juga apa saja benda yang tajam kita akan lupuskan dalam bekas khas tersebut. Dan ianya tidak boleh di autoclave dan juga bekas disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Alright. So untuk kategori B, ianya melibatkan pepejal yang tidak tajam. Okey. Contohnya seperti sarung tangan yang sudah pun digunakan. Okey, tisu ataupun medium culture untuk mikroorganisma. So, ini contoh-contoh bahan yang dikategorikan bawah kategori B, iaitu pepejal tidak tajam. Okey, dan cara untuk melupuskannya ialah first kali kita bungkus dan masukkan ke dalam beg plastik yang dilabelkan biobahaya. Selalunya plastik itu berwarna merah. Okey, di autoclave dan dimasukkan ke dalam tong biobahaya. So, sebelum kita lupuskan, kita kena autoclave, kita kena sterilkan bahan tersebut sebelum kita lupuskan ke dalam tong biobahaya untuk dilupuskan ke tempat yang sepatutnya. So, itu ialah bagi kategori B. Alright. Untuk kategori C, melibatkan bangkai maupun organ. Okay, contohnya seperti haiwan makmal dan juga haiwan uji kaji. So, untuk makmal biologi, biasanya mereka akan menggunakan tikus ataupun katak untuk buat pembedahan uji kaji. So, bagaimana menguruskan, okay, bahan-bahan sisa biologi kategori C ini? Pertama ialah dia mesti dibalut dalam bahan yang penyerap seperti kertas tisu. Okay, dibungkus rapi di dalam beg plastik biobahaya dan disejuk bekukan dahulu sebelum dilupuskan. Okay, so bangkai-bangkai katak, bangkai-bangkai tikus yang sudah pun kita gunakan, okay, nak lupuskan itulah caranya. Bungkus dengan bahan tisu,
bungkus rapi dalam plastik beg biobahaya dan kita sejuk bekukan dahulu sebelum kita lupuskan. Alright. Dan last kali kita ada kategori D, okay, iaitu kategori cecair. Okay, seperti apa? Cecair seperti darah dan juga serum. Basically bodily fluid lah. Okay, darah, serum, semen dan sebagainya. Okay, semuanya di bawah kategori D. Alright. So, cara nak melupuskan kategori D punya bahan ialah caranya first kali kita kena dinyah kontaminasi secara autoclave. So, kita kena decontaminate. Okay, secara autoclave. Alright. So, lepas kita dah decontaminate bahan tersebut, kita boleh lupuskannya secara terus ke dalam sistem kumbahan melalui sinki makmal atau tandas. So, darah kita tu by right kena disterilkan dahulu before kita buang ke dalam sinki. Alright. So, inilah bagaimana kita mengkategorikan pembuangan sisa bahan biologi dan juga SOP kaedah untuk melupuskan bahan-bahan tersebut. Okey. So, kita ada carta alih yang kamu boleh rujuk pada muka surat 8, di mana dalam carta alih itu dia kata lakukan pengasingan sisa di puncanya dengan betul sama ada A, B, C ataupun D, dan bergantung kepada kategori tersebut kita ikutlah cara untuk melupuskannya dengan yang betul. Alright. So, langkah untuk menguruskan kemalangan dalam makmal. Okay, bila berlakunya kemalangan, sesuatu yang kadang-kadang tidak boleh dielakkan. Mungkin kita tersadung, okay, mungkin kita tertumpah bahan kimia, okay, mungkin kita ada orang kata mungkin termuntah ke apa semua tu. So, kemalangan sentiasa berlaku ketika menjalankan eksperimen. Terutamanya jika kita tertumpahkan bahan kimia, okay, atas meja ke, atas lantai ke. So, apa yang perlu kita lakukan? First kali kena segera beritahu pada guru ataupun pembantu makmal tersebut. Okay, alert. Alright, bagi tahu dahulu. Okay, jangan terus buat saja. Maklumkan dahulu, notify, alert. Dan second, jadikan kawasan tumpahan itu sebagai kawasan larangan. Berarti once dah ada benda yang tumpah, kamu kena pastikan kawasan itu dikosongkan. Okay, so kena minta rakan-rakan jangan menghampiri kawasan tersebut paling kurang dalam 2 radius. Alright. Ketiga, sekat tumpahan itu daripada merebak menggunakan pasir untuk membentuk sempadan. Okay, so ada pasir dekat sekitar makmal, ambil dan jadikan seperti orang kata macam dam. Okay, macam apa tu bagian? Empangan. Okay, supaya tumpahan itu tidak merebak lebih jauh. Kemudian kita kaut balik. Okay, kita boleh kaut tumpahan bahan kimia. Jangan kaut gunakan tangan kosong, kaut menggunakan alatan khas. Ataupun jika terpaksa gunakan tangan, pakailah sarung tangan. Dan akhirnya kita buang dengan selamat. Alright. Itu yang cara kita jika ada bahan yang tertumpah. Kalaulah okay, kita menggunakan termometer, okay, termometer makmal, termometer apa sekalipun, termometer kita maklum dia ada menggunakan bahan logam berat seperti merkuri. Okay, so kalaulah buil merkuri itu pecah, okay, dan di mana merkuri itu tertumpah, okay, the same thing yang kita boleh buat, first kali inform pada guru, maklumkan pada guru ataupun pembantu makmal ada pecahan termometer merkuri tumpah. Kedua, sama juga jadikan kawasan tersebut sebagai kawasan larangan. Okay. Dan yang ketiga, untuk kes yang melibatkan merkuri, kita taburkan dengan serbuk sulfur, okay, untuk menutupi tumpahan tersebut. Dan akhir sekali, kita hubungi jabatan bomba. Jangan kita ambil tangan kita sendiri, kita kaut. Okay, sebab merkuri merupakan logam berat. Okay, jika kita menyentuh merkuri, dia boleh menyerap ke dalam kita punya kulit dan boleh menyebabkan penyakit kanser ataupun heavy metal poisoning, keracunan logam berat. Alright. So, bila melibatkan logam berat seperti merkuri, jangan kita bertindak sendiri. Selepas kita taburkan serbuk sulfur tu, kita terus call pihak jabatan bomba. Mereka akan datang dan mereka sendiri yang akan uruskan. Walau sekecil mana pun tumpahan itu, itulah yang terbaik-baiknya. Sebab bomba dia ada alat khas untuk menguruskan tumpahan logam berat. Okay. So, itu yang melibatkan kemalangan di dalam makmal seperti tumpahan bahan kimia ataupun terpecahnya termometer, tumpahnya logam merkuri. Okey, jika berlaku kebakaran, ini paling common. Kita menggunakan banyak alatan yang melibatkan kebakaran. Okey. Okey, minta maaf saya tiba-tiba tergelap sikit. Alright. So, kemalangan yang seterusnya bila melibatkan kebakaran. Okey. Sebab bila kita dalam makmal, kita akan menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar. Okey, seperti peluru Bunsen, okey, ataupun kadang kita bila melibatkan eksperimen menggunakan logam yang reaktif. Okey. Seperti logam kumpulan 1, natrium, okey, kalium, dicampurkanlah air, dia akan meletup.
Okay, so boleh berlakunya kemungkinan untuk terbakar. Alright. So bila berlaku kebakaran, kita kena pastikan ada disediakan di makmal ataupun di sekitar makmal itu alat-alat pemadam kebakaran. Okay. Okay, so untuk menggunakan alat pemadam kebakaran, kita kena maklum ada 4 jenis alat pemadam kebakaran yang ada dekat pasaran. Pertama yang menggunakan air. Okay. Dan selalunya pemadam kebakaran yang menggunakan air ini dia berlabel berwarna merah. Okay. So air ini sangat sesuai untuk memadamkan kebakaran yang melibatkan bahan pepejal seperti kain, kertas dan juga kayu. Okay. Yang kedua, kita ada alat pemadam kebakaran berjenis buih, foam. Okay, di mana selalunya pemadam buih ini dilabelkan dengan warna krim. Okay. So untuk pemadam kebakaran yang buih ini, dia selalunya digunakan untuk kebakaran yang melibatkan bahan pepejal seperti kayu dan juga kertas serta jenis cecair ataupun gas yang mudah terbakar seperti minyak, cat dan juga gas asli. So sesuai untuk menggunakan buih. Kenapa bukan air? Kalau kita gunakan air pada kebakaran yang melibatkan penggunaan cecair seperti minyak dan sebagainya, dia akan lagi merebakkan api tersebut. So itulah untuk kebakaran yang menggunakan terutamanya disebabkan oleh minyak dan juga cat dan juga gas asli, kita biasa menggunakan jenis buih ataupun foam yang dilabelkan berwarna krim. Alright. Yang ketiga ialah jenis karbon dioksida. Okay, yang biasa kita tengok dekat kita punya sekolah lah, okay, yang berwarna label hitam. Alright. So yang karbon dioksida ini digunakan untuk kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik, terutamanya gas dan juga wap. Alright. Dan last sekali kita ada serbuk kering, okay, dry powder yang selalunya berlabel warna biru. Okay, yang mana ianya sesuai digunakan untuk memadam hampir ke semua jenis kebakaran. So kebiasaan yang dekat sekolah paling common sama ada dengan karbon dioksida dan juga serbuk kering. Okay, tapi serbuk kering paling banyak digunakan sebab dia sesuai digunakan untuk semua jenis kebakaran, dan serbuk kering juga sangat murah untuk kita nak beli. Alright. So kebakaran juga dia ada kelas-kelas dia. Okay. So dia ada kelas A sampailah kelas F. Okay, A, B, C, D, E, F. Alright. So untuk kebakaran yang kelas A, okay, so ini adalah kebakaran yang melibatkan bahan api yang mudah terbakar jenis pepejal. Okay, kecuali logam seperti kayu, keras, kain dan juga sebarang bahan mudah terbakar. So kelas A ialah kelas yang melibatkan kebakaran bahan-bahan pepejal yang mudah terbakar kecuali logam. Alright. So alat yang sesuai digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas A ialah sama ada air, buih ataupun serbuk kering. Alright. Kelas B. Okay, kelas B adalah kebakaran yang melibatkan jenis cecair seperti petrol, kerosin, diesel, cat, varnish dan lain-lain. Alright. So untuk kebakaran kelas B, kita sesuai gunakan sama ada alat pemadam kebakaran yang menggunakan buih, okay, karbon dioksida ataupun serbuk kering. Alright. Yang ketiga, kelas C. Okay, kelas C pula melibatkan kebakaran yang melibatkan gas seperti gas LPG, okay, LNG, oksigen dan lain-lain. So ini ialah kelas C. Alright. So untuk kelas C punya kebakaran, kita gunakan alat pemadam yang menggunakan serbuk kering ataupun karbon dioksida. Alright. Untuk kelas D, okay, kelas D kita adalah kelas yang melibatkan kebakaran yang melibatkan logam seperti magnesium, aluminium, natrium, kalium dan sebagainya. Basically logam-logam yang sangat reaktif. So bila berlakunya kebakaran itu dilabelkan ataupun dikelaskan kepada kebakaran kelas D. So kita menggunakan serbuk kering yang paling sesuai. Alright. Untuk kelas E, okay, so kebakaran kelas E ialah kebakaran melibatkan peralatan elektrik. Okay, peralatan elektrik, so sesuai kita gunakan sama ada serbuk kering ataupun karbon dioksida. Dan last sekali ialah kelas F. Okay, kelas F adalah kelas kebakaran yang melibatkan lemak dan minyak masak. Okay, so ialah kelas F, lemak dan minyak masak. So kita gunakan alat pemadam kebakaran bersifat serbuk kering ataupun karbon dioksida. Alright. So ini ialah kelas jenis-jenis kebakaran, dan setiap daripada kelas A sampailah kelas F ini apa dia punya bahan terbakar itu dan apakah alat pemadam kebakaran yang sesuai digunakan bagi setiap jenis kelas kebakaran tersebut. Alright. So selain daripada alat pemadam kebakaran yang kita dah mention tadi,
Kita juga ada alat pemadam kebakaran yang jenis A, B, C. Kita juga ada selimut kebakaran, pasir dan juga air biasa. Alright. So untuk pemadam api A, B, C ini dia boleh digunakan untuk semua jenis kebakaran kecuali kebakaran disebabkan logam dan gas yang tidak memungkinkan ledakan. Alright. So dan ia juga tidak berbahaya kepada manusia dan juga haiwan, tidak mencemarkan tanah dan mudah diselenggara. Okay, sekurang-kurangnya sekali setahun, dan kelembapan yang dihasilkan adalah lebih lama, justeru menghalang api daripada merebak semula. So ada satu jenis pemadam api yang dipanggil pakai ABC. Okay, ini pun paling common juga di kawasan-kawasan pejabat, okay, kawasan-kawasan sekolah dan sebagainya. Okay, kita boleh tengok situ ABC powder. Alright. Dan kita juga ada pasir. Ada pasir yang dalam baldi yang digantung, so untuk tujuan memadamkan kebakaran, ataupun kita ada selimut kebakaran. Okay, di mana selimut kebakaran diperbuat daripada 2 lapisan jentian kaca. Okey, ianya mampu memadamkan api yang kecil atau sederhana yang susah dipadamkan oleh air, dan memadamkan api pada badan mangsa dengan menyelimuti badan mangsa tersebut. Right, so kita ada fire blanket ataupun selimut kebakaran. Alright. Dan bagaimana kita nak menggunakan pemadam kebakaran ini? So ada 4 step yang perlu kita ingat. Okay, pertama ialah kita tanggalkan pin. So kalau kamu menengok kat situ ada pin, kita boleh tanggalkan dia. So tanggalkan dia punya safety pin. Kemudian kita pastikan alat tersebut berada dalam keadaan yang tegak. Okay, jangan kita melintangkan dia, nanti dia akan lebih. Okay, kalau cabut safety pin dalam keadaan melintang mungkin boleh meletup. Right, so dalam keadaan yang tegak, pada high pressure dalam tu. Okay. Kemudian kita halakan muncung alat pemadam kebakaran itu ke pangkal api. Okay, bukan ke atas, dekat pangkal api, kat sumber dekat bawah tu. Pastikan anda berada pada jarak kira-kira 2 hingga 2.5 meter daripada sumber bakar. Alright. Kemudian kita tekan pemincit atas alat pemadam tersebut dan kita ratakanlah semburan ke seluruh sumber api dengan menggerakkan muncungnya dari sisi ke sisi. Okay, insyaAllah kalau tak ada melintang, mungkin tahun ni kita boleh buat demonstrasi panggil bomba ke apa. Right, jika COVID ni dah habis lah. Alright. So ini kaedahnya. First kali cabut safety pin, pastikan dalam keadaan tegak, dan kita ambil muncungnya, nozzle-nya kita halakan pada dasar kebakaran tersebut. Okay, pastikan distance kita selamat daripada punca kebakaran tersebut, dan kita tekan pemincit dan kita akan keluarkan dia punya bahan-bahan dalam tu, dan kita halakan dan kita ratakan dari sisi ke sisi. Okay, itu cara yang betul untuk menggunakan pemadam kebakaran. Okay, dan bagaimana kita nak menjalankan audit alat pemadam kebakaran kita di sekolah. Okay, nak menjalankan sama ada kita punya alat tu berfungsi ataupun tidak. First kali kita boleh tengok beberapa perkara. First kali pada alat tersebut ada dia punya meter tekanan. Okay, kalau meter tekanan dia dah rendah, kita kena call untuk di top upkan. Dan yang kedua, kita tengok juga pada tarikh luputnya. Okay, setiap alat kebakaran dia ada tarikh luput yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. Kita tengok jika tarikh luputnya sudah pun melebihi, so kita kena tukar yang baru. Alright. Dan kita kena pastikan juga apakah jenis pemadam kebakaran yang ada di sekolah kita. Alright. So inilah secara ringkas berkenaan dengan langkah-langkah keselamatan yang kita boleh amalkan di dalam makmal daripada alat-alatan perlindungan diri, okay, kepada bagaimana kita nak menguruskan sisa biologi, okay, bagaimana kita nak menguruskan sisa buangan, okay, bagaimana kita nak mencegah kebakaran, dan juga bagaimana kita nak memastikan kebakaran yang berlaku ini dapat dipadam dengan baik menggunakan alat pemadam kebakaran yang betul, bergantung kepada kelas kebakaran yang sudah pun kita maklum tadi. Alright. So ini sahaja tentang bab 1, bab langkah keselamatan dalam makmal. Okay, so saya minta kerjasama kepada semua pelajar selepas ini. Sila siapkan latihan yang saya akan berikan secara Google Form. Alright. Dan insya-Allah pada masa yang akan datang nanti kita akan jumpa lagi pada kelas yang lain, insya-Allah. So last kali sebelum saya mengakhiri kelas kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat datanglah ke Mahat Johor, dan insya-Allah jika diizinkan oleh Allah kita akan berjumpa secara bersemuka, okay, dalam tempoh yang singkat ini, insya-Allah. Alright. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua.